Selamat sejahtera, salam perpaduan dan salam muhibah. Selamat datang ke channel saya semula, channel KBT. Hari ini saya akan membawa anda ke sebuah tempat yang sangat menarik, tetapi jarang-jarang masyarakat atau rakyat Sarawak mengetahui tempat ini. Dan mungkin ada sebahagian yang mengetahui ada keberadaan tempat ini, dan ada juga sebilangan kecil yang tidak tahu yang tempat ini wujud di dalam Kuching, Sarawak. Tempat ini bernama Tempel Sri Maha Mariamman, di mana dikatakan dulu tempel ini pernah hilang untuk tempoh waktu yang begitu lama dan tidak sengaja ditemukan oleh orang-orang beragama Hindu di kawasan Kuching, Sarawak. Tempat ini ditemui semula pada tahun 1968 dan kini menjadi tempat bangsa India atau agama Hindu untuk datang sembahyang di tempat ini. Di tempat ini juga, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mempunyai jalan trek ataupun hiking trail untuk anda jalan melalui tempat-tempat ini. Di tempat ini ada 3 tempel yang dimana saya akan membawa anda ke setiap tempel, dan akhir sekali kita ke destinasi utama, yaitu Tempel Sri Maha Mariamman. Mungkin ramai yang tidak mengetahui di mana tempel ini berada berhampiran dengan Gunung Serapi, kawasan Matang, dan jarak daripada pusat kota raya Kuching lebih kurang dalam 20 km untuk tiba di destinasi ini. Dikatakan tempat ini merupakan kuil yang tertua, tempel yang tertua yang ada di Kuching, Sarawak. Dikatakan juga tempat ini adalah tempat penghijraan pertama masyarakat India daripada negara India datang ke Malaysia, dan ketibaan sebanyak 1,000 orang bangsa India ke Kuching, Sarawak ini. Rata-rata jika anda datang ke Kuching, Sarawak, anda boleh lihat jarang ditemui bangsa-bangsa India ada, tetapi hanya minoriti yang berada di Kuching, Sarawak ini untuk bangsa India. Tanpa berlengahkan masa, jom kita tengok, jelajah tempat ini, apa yang ada di tempat ini. Jom. Keunikan kuil ini sebenarnya mempunyai berkaitan dengan sejarah kedatangannya masyarakat India langsung dari negara India ke bumi Sarawak sewaktu pemerintahan Brooke lagi. Kedatangan masyarakat India ini bermula pada ketika pemerintahan Raja kedua Sarawak Kingdom, iaitu Raja Charles Brooke. Ada juga bangsa-bangsa India yang telah ditempatkan untuk menjadi buruh-buruh di ladang ternakan lembu kerajaan Sarawak Kingdom. Pada masa itulah kedatangan pertama masyarakat India ini merupakan masyarakat India yang bukan Muslim, yaitu beragama Hindu. Ladang teh dan kopi ini merupakan satu ladang yang berskala besar dan menjadi antara penyumbang ekonomi Sarawak Kingdom suatu waktu dahulu. Dan waktu faktor cuaca yang sejuk di kaki Gunung Serapi sudah tentu menjadi antara tempat yang paling sesuai untuk penanaman teh secara besar-besaran pada waktu itu. Oleh kerana faktor cuaca yang nyaman dan sejuk ini jugalah yang menjadi penyumbang kepada Raja Charles Brooke membina sebuah banglo di kaki Gunung Serapi yang dinamakan Vellambrosa pada tahun 1867. Ini kerana Raja Charles Brooke dan keluarganya gemar ke banglo ini untuk berehat, kerana ianya diumpama mereka kembali ke England, iaitu kampung halaman mereka yang mempunyai cuaca yang nyaman dan sejuk.
Dan kerana adanya masyarakat India yang ramai di Matang pada waktu itu, maka tidak hairanlah masyarakat India Telugu yang rata-ratanya menjadi buruh di ladang teh dan kopi tersebut telah membina sebuah kuil di lokasi Matang pada tahun 1860. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya berada di kuil yang pertama. Sebelum kita pergi ke kuil utama, iaitu Tempel Sri Maha. Ini kuil yang pertama sebelum anda sampai ke puncak gunung. Nama kuil ini adalah apa nama kuil ini? Nama kuil ini Sri Muniswaran Temple Mount Matang, Kuching, Sarawak. Sri Muniswaran Temple Mount Matang, Kuching, Sarawak. Jadi di sini bangsa ataupun masyarakat India yang menganut agama Hindu banyak menerapkan motif corak ataupun patung-patung, ikon-ikon dewa-dewi pada setiap tempel yang ada di dalam kawasan ini. Antaranya adalah ini dewa, tapi saya tidak tahu apa nama dewa dia lah. Jadi di tempat ini ada pelbagai banyak patung-patung dewa yang diletakkan di sinilah. Pada tahun 1912, apabila ladang teh sudah tidak beroperasi, akhirnya kuil ini telah dilupakan dan menjadi sebahagian daripada hutan di Matang, yang menyebabkan ramai yang tidak mengetahui kewujudannya. Sekitar tahun 1968 diceritakan seorang pemburu dari masyarakat Bidayu telah pergi berburu di kawasan tersebut dan akibat cuaca ribut secara tidak sengaja telah menemui sebuah tinggalan kuil lama di mana beliau mengatakan amat tertarik dengan satu arca berupa patung gajah yang kemudiannya beliau bawa pulang ke kampung halamannya. Namun 2 hari selepas itu, pemburu Bidayu itu telah meletakkan semula patung gajah tersebut ke tempat asalnya atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Sejak itu, penemuan dan kewujudan kuil Sri Maha Mariamman di kaki gunung Serapi menjadi sebutan masyarakat di Kuching, dan pada 4 Disember 1970, masyarakat India beragama Hindu di Sarawak telah membaiki apa yang semampunya untuk mewujudkan kembali kuil yang pernah dan penuh bersejarah ini sehinggalah sekarang. Sekitar tahun 2007, melihat kepada bernilainya sejarah kuil ini dalam sinonimnya dengan masyarakat India Sarawak, maka ianya telah menjalani kerja-kerja pemeliharaan oleh Kerajaan Sarawak dengan kos sebanyak 500,000, dan sejak itu kuil Sri Maha Mariamman terus menjadi antara nadi pengadut agama Hindu di Sarawak, Amnya dan Kuchingnya khususnya. Selain daripada itu, ianya juga menjadi antara tempat yang wajar dilawati bagi setiap pelancong yang menggemari tempat-tempat bersejarah di Kuching, Sarawak.
tuan-tuan dan puan-puan, ini kita berada di tempel yang kedua yang ada di gunung ini. Ini tempel yang kedua. Tempel ini bernama Sri Jadamuniwaran Temple, Gunung Matang, Kuching. Ini tempel yang kedua. Perjalanan ke Gunung Matang ini mengambil masa selama lebih kurang 25 hingga 30 minit dari Bandaraya Kuching. Setibanya anda ke sini, anda perlu membayar sebanyak RM5 untuk parkir kenderaan anda. Kadangkala bergantung pada keadaan, sebaik-baiknya anda digalakkan untuk mendaki pada waktu redup atau sebelum cuaca teruk. Pendakian pada hari hujan adalah tidak begitu digalakkan bagi mengelakkan jalan licin dan sebagainya. Gunung Matang memiliki ketinggian sehingga 3,000 meter. Walau bagaimanapun, gunung ini tidak memiliki trail seperti dalam hutan yang lain di mana anda perlu memanjat batu dan melalui jalan tanah. Trailnya boleh dikatakan telah dinaik taraf menjadi jalan aspal atau tar. Jalan trail yang landai menjadikan Gunung Matang ini sesuai untuk dijadikan tempat santai untuk seisi keluarga. Anda juga boleh berjoging serta berjalan kaki secara santai. Malah anda boleh menunggang motosikal naik ke atas gunung ini. Pemandangan alam sekitar sepanjang trail ini pula sangat menarik dan menyegarkan. Anda boleh melihat pelbagai jenis pokok hutan yang menghijau, ya sekalipun mampu menerbitkan rasa tenang dan melepaskan tekanan anda setelah sekian lama berada di kawasan bandar yang padat dan sesak dengan kenderaan. Di puncak Gunung Matang pula terdapat sebuah kuil Hindu iaitu kuil Sri Mahamariamman yang cantik. Warna tangganya yang diselangi merah dan putih menampakkan keceriaan di hujung puncak Gunung Matang. Malah kehadiran kuil ini dilihat sebagai sebuah tempat tarikan tambahan pula apabila anda tiba di puncak. Oleh itu, jangan lepaskan peluang anda untuk mengambil gambar serta mengambil foto sepuas-puasnya di atas gunung ini. Bagi pendaki yang sukakan cabaran, mungkin Gunung Matang ini boleh dijadikan sebagai pemanas badan atau membina stamina kerana tiada cabaran dan laluan yang sukar yang harus anda tempuhi sepanjang perjalanan menuju ke puncak. Sudah tentu bagi pendaki tahap advance, Gunung Matang boleh dikatakan kacang saja. Pendek kata, semua tahap pendaki boleh mencuba untuk mendaki di sini, sama ada seorang pendaki permulaan ataupun advance. Anda juga boleh melihat pengalaman di mana Gunung Matang ini melalui video ini. Mungkin anda boleh menambah Gunung Matang dalam senarai destinasi hiking anda yang seterusnya. Jika anda pernah sampai ke puncak Gunung Matang ini, jangan lupa untuk kongsikan pengalaman anda pula di ruangan komen. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sahaja video untuk kali ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat buat anda, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol loceng di sebelah subscribe agar setiap kali saya memuat naik video, anda lah orang yang pertama akan menerima notifikasi. Itu saja buat hari ini. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera, salam muhibbah dan salam perpaduan.